Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio and Exploration. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang Sultan Ibrahim Shah Ibni Almarhum Yam Tuan Muda Raja Bajau atau nama asalnya Raja Ibrahim, putera Raja Bajau, merupakan Sultan Johor ke-9. Mula memerintah pada tahun 1677 sehingga pemangkatan baginda pada tahun 1685. Baginda merupakan anak anda kepada Raja Bajau Ibni Sultan Abdullah Ma'ayad Shah. Sultan Ibrahim Shah telah mengahwini marhum bakal iaitu adik bongsu Said Jaafar iaitu abang kepada Tun Habib Abdul Majid dan marhum bakal. Baginda telah menganugerahkan Muar sebagai mas kahwin yang kemudiannya menjadi asbab kepada kewujudan keturunan Raja Temenggung Muar dari keturunan Said Jaafar. Pasangan diraja ini kemudian melahirkan Sultan Mahmud Shah II iaitu marhum mangkat di Julang Kota Tinggi. Sejak pemergian Tun Sri Lanang ke Aceh selepas dilantik menjadi pembesar di sana, pengaruh bendahara dalam kerajaan Johor telah berkurangan dan peranannya sebagai penghulu pembesar kerajaan dipinggirkan. Faktor utama keluarga bendahara dipinggirkan kerana Bendahara Tun Sri Lanang pernah berselisih pendapat dengan Sultan Johor berkenaan kerjasama dengan Portugis dalam menghadapi Aceh. Atas faktor tersebut, Laksmana Tun Abdul Jamil sebagai Laksmana Johor bertindak sebagai penasihat, mentadbir dan pemangku raja yang selama ini dipegang bendahara. Pada 1678, Laksmana Tun Abdul Jamil telah menasihati Sultan Ibrahim Shah supaya memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Johor ke Kepulauan Riau dan beliau cuba memajukan Pelabuhan Riau untuk menyaingi Pelabuhan Melaka yang telah ditakluki Belanda. Sultan Ibrahim Shah cuba untuk membina semula Kota Johor Lama di Kota Tinggi tetapi tidak kesampaian. Sultan Ibrahim Shah mangkat di Kepulauan Riau pada 16 Februari 1685, lalu digelar marhum bongsu. Ironinya, sehingga kini ramai terutama orang Johor sendiri tidak ketahui di mana kedudukan makam baginda yang dikatakan telah mangkat di Kepulauan Riau. Saya rasa bertuah kerana telah dikongsikan gambar makam baginda Sultan yang dikatakan oleh pengirim tersebut terletak di kawasan tepi Sungai Carang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya agak terkejut juga makam baginda berada di situ, sebab kalau saya tahu masa saya ke Tanjung Pinang tempoh hari, sudah pasti saya akan ziarah makam baginda. Walau bagaimanapun, perkongsian video makam baginda ini dapat mengesahkan bahawa sejarah di mana baginda pernah memindahkan pusat pentadbiran Johor Lama ke Kepulauan Riau satu masa dulu adalah benar. Menurut pengirim video ini yang juga orang Bintan, pada makam Sultan Ibrahim Shah ini ditandai dengan pokok melinjo yang cukup besar. Di samping makam baginda terdapat beberapa makam yang dikatakan sebagai zuriat baginda. Di luar kompleks makam Sultan Ibrahim Shah juga terdapat beberapa makam lama, namun kedudukannya agak curam sehingga tidak dapat dilihat dari dekat menurut pengirim video ini. Berdasarkan video yang diberikan, kompleks makam ini mengandungi 7 buah makam yang masih bertanda. 4 makam bersaiz nisan besar dan 3 makam bernisan saiz kecil. Terdapat binaan batu simen lama yang memagari kawasan makam ini
bagi memelihara makam-makam dari kerosakan. Saya rasa binaan pagar batu ini mencecah usia ratusan tahun atau mungkin seusia dengan pemakatan baginda sejak 1685, iaitu lebih 300 tahun. Terdapat sedikit kerosakan pada struktur binaan pada pagar batu ini, namun masih kukuh berdiri walaupun dimakan usia ratusan tahun. Begitu juga dengan pagar batu pada makam baginda dan makam isterinya yang kelihatan seusia dengan struktur batu pagar yang mengelilingi kompleks makam ini dan menggunakan bahan binaan yang sama. Terdapat 2 makam yang dibina pagar menggunakan bahan binaan yang baru dan 3 makam masih tidak berpagar yang sekadar diletakkan batu-batu kecil mengelilingi makam tersebut. Kompleks ini berkedudukan di kawasan tanah yang sedikit tinggi dari paras sungai Carang dan kedudukan kompleks makam ini agak strategik yang menghadap ke arah sungai. Memang kebiasaannya makam-makam lama seperti makam sultan atau pembesar akan terletak berhampiran dengan sungai kerana sungai adalah laluan utama mereka dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan perahu, sampan atau bahtera. Saya pasti akan ada kekeliruan tentang makam ini kerana pada siasatan dan carian saya di Google Map, makam ini ditulis dengan meletakkan nama sebagai Makam Habib Syekh Maulana Murtadi. Jadi, adakah makam ini benar-benar makam Sultan Ibrahim Shah, Sultan Johor Lama yang ke-9 atau makam orang lain yang dikatakan Makam Habib Syekh Maulana Murtadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semak sama-sama tentang makam ini, terutama kepada mereka yang inginkan kebenaran dan kepastian kerana Allah dan bukan untuk kepentingan diri atau selain darinya. Berdasarkan dapatan sumber batin Puan Ita dan hipotesis saya pada makam ini, memang benar inilah makam Sultan Ibrahim Shah, Sultan Johor Lama yang ke-9 yang ditandai pokok besar ini. Namun, tidak salah juga makam ini yang dinamakan sebagai Makam Habib Syekh Maulana Murtadi kerana kami percaya makam Habib tersebut bersebelahan dengan makam Sultan Ibrahim Shah, tetapi makam beliau tidak bertanda. Pada dapatan sumber batin Puan Ita, ketika beliau imbas makam ini, terdapat 2 susuk tubuh manusia. Seorang berpakaian lengkap berbaju Melayu, siap bertanjak, serba kuning, persis seorang sultan. Dan seorang lagi berpakaian jubah, berserban dan berjanggut. Tubuh sultan dapat dilihat dari kepala hingga ke kaki. Tetapi lelaki berjubah tersebut hanya nampak pada bahagian muka sahaja. Ada kemungkinan Habib tersebut adalah penasihat, ulama dan guru agama kepada Sultan Ibrahim Shah semasa baginda mentadbir negeri Johor yang berpusat di Kepulauan Riau. Menjadi kebiasaan jenazah golongan pendakwah atau alim ulama dimakamkan di sebelah sultan kerana sultan yakin mereka hidup di sisi Allah. Walaupun mereka telah meninggal dunia, keberkatan yang Allah kurniakan kepada mereka semasa hidup kekal ada. Sekurang-kurangnya, sultan juga dapat rahmat semasa di alam barzah nanti apabila dimakamkan di sebelahnya. Selain itu, ada kemungkinan juga makam Habib tersebut sengaja tidak ditanda atas permintaan beliau sendiri yang mungkin ketika hayatnya beliau seorang yang sangat zuhud kerana mencintai Allah. Semasa Puan Ita berkomunikasi dengan baginda, Sultan Ibrahim Shah memberitahu bahawa semasa hayatnya baginda tidak gembira berada di Kepulauan Riau kerana baginda telah ditipu. Ditipu dengan siapa? Baginda tidak jawab. Lalu saya buat semakan sejarah baginda dan hipotesis yang saya dapat
bahawa pada 1678, Laksmana Tun Abdul Jamil telah menasihati Sultan Ibrahim Shah supaya memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Johor ke Kepulauan Riau. Persoalannya, kenapa Laksmana Tun Abdul Jamil ingin memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Johor ke Kepulauan Riau? Didapati Laksmana Tun Abdul Jamil adalah bapa saudara baginda dan beliau cuba untuk mengambil kesempatan di atas ketidakstabilan Johor selepas Johor tewas kepada Jambi pada beberapa siri peperangan dari tahun 1666. Bendahara Johor, Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid telah ditawan oleh Jambi dan urusan pentadbiran terpaksa diserahkan kepada Tun Abdul Jamil. Selepas berjaya menasihati Sultan Ibrahim Shah memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Johor ke Kepulauan Riau, Tun Abdul Jamil kemudian kembali ke Johor Lama dan membunuh Temenggung yang mentadbir di situ. Pada tahun 1679, Tun Abdul Jamil bersama dengan orang laut dan tentera upahan Bugis telah berjuang melawan Jambi. Jambi telah tewas dalam peperangan tersebut dan terpaksa tunduk pada kerajaan Johor. Sultan Ibrahim Shah telah menganugerahkan gelaran Paduka Raja kepada Tun Abdul Jamil atas jasanya dalam mengembalikan maruah kerajaan Johor. Laksmana Tun Abdul Jamil dilantik sebagai Laksmana Johor dengan kuasa sebagai penasihat, pentadbir dan pemangku raja yang selama ini dipegang oleh bendahara. Ketika pengaruh Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil semakin berkembang, beliau telah meminggirkan banyak bangsawan dan pembesar dalam membuat keputusan. Para penentang beliau akan dibunuh. Beliau telah melantik anak-anaknya mengisi jawatan-jawatan berpengaruh seperti Temenggung, Seri Perdana Menteri dan lain-lain. Manakala puterinya pula telah dikahwinkan dengan Sultan Ibrahim sehingga Sultan Johor berada di bawah pengaruhnya. Ini bermakna Tun Abdul Jamil ingin berkuasa di Johor dan taktik meletakkan Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Shah di Kepulauan Riau adalah supaya beliau bebas mentadbir di Johor Lama ikut suka hatinya seperti seorang raja. Di atas perkabaran tentang tingkah laku Tun Abdul Jamil di Johor telah menyebabkan baginda rasa tertipu, kecewa dan tertekan teramat sangat sehingga menyebabkan tidak berapa lama kemudian baginda gering. Itulah faktor pemangkatan baginda sebenarnya. Lagipun Kepulauan Riau tidaklah maju seperti yang diceritakan semasa zaman Laksmana Tun Abdul Jamil. Itu hanyalah indah kabar dari rupa sahaja. Dapatan Puan Ita melalui sumber batin berkenaan makam ini juga disokong oleh satu artikel di sebuah blog di mana telah tertulis makam ini dengan nama Makam Sultan Ibrahim Shah, Raja Ibrahim, putera Raja Bajau pada Disember 2011, iaitu 11 tahun yang lalu. Ia dikatakan makam Sultan Ibrahim Shah yang memerintah Empayar Johor Riau Lingga 1677 sehingga 1685. Baginda adalah ayahanda kepada Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Di sebelahnya ini adalah makam seorang isteri menurut blog tersebut. 3 makam kecil ini adalah makam pembantu dan pelayan kepada permaisuri dan sultan dan bukanlah makam kerabat. Makam yang lain dipercayai makam pembesar. Oleh yang demikian, memang benarlah makam ini adalah makam Sultan Ibrahim Shah, Sultan Johor Lama yang ke-9. Dan tidak salah juga makam pendakwah atau alim ulama telah dimakamkan di sebelah baginda yang tidak bertanda. Semoga penjelasan pada video ini dapat meleraikan kekeliruan dalam masyarakat. Saya tidak
mencari salah sesiapa, tetapi ini adalah salah satu usaha saya untuk mendapatkan sesuatu kebenaran atas nama Allah demi menyatukan bangsa Melayu khasnya dan mengangkat agama Islam di hati kita semua demi penyatuan ummah. InsyaAllah. Al-Fatihah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Alhamdulillah, itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.